Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 9 ingin menerangkan tentang satu ayat hukum iaitu ihsan terhadap ibu bapa. Baiklah, semua orang boleh buka surah Al-Luqman ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man 'anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami telah memerintahkan manusia agar melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susuannya adalah dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku serta kedua ibu bapamu, dan hanya kepada akulah tempat kembali. Dan jika mereka mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau tidak pernah mengetahui sesungguhnya adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan terutanlah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Okey, baiklah. 91 intisari ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anak lelakinya supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap anak wajib menilai kedua ibu bapanya dengan cara yang baik supaya menjaga hak mereka dan bagi membalas jasa dan kebaikan mereka. Walau bagaimanapun, mentaati perintah kedua ibu bapa terhadap perkara syirik adalah dilarang dalam apa jua bentuk sekalipun. Janganlah memutuskan hubungan dengan mereka atau tidak menghormati mereka. Tetaplah berbakti kepada kedua-duanya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dan kewajipan anak terhadap ibu bapa. Yang pertama, mentaati kedua-dua ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kedua, berkhidmat dan menjaga mereka, lebih-lebih lagi ketika mereka sakit dan berusia. Yang ketiga, melaksanakan wasiat selepas kematian mereka. Yang keempat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang kelima dan terakhir, menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya, cara-cara berbuat baik kepada ibu bapa. Yang pertama, sentiasa menziarahi mereka sekiranya tinggal berasingan dari mereka. Yang kedua, sentiasa berhubung dan bertanya khabar mereka melalui teknologi terkini seperti panggilan video, Skype dan sebagainya. Yang ketiga, merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka dan melayani mereka dengan penuh mesra serta lemah lembut. Yang keempat, menolong mereka sewaktu mereka ditimpa kesusahan dengan hati yang ikhlas seperti memberi bantuan kewangan. Yang kelima, menggembirakan hati mereka dan memberi kata-kata semangat ketika mereka berduka. Yang keenam, meminta kebenaran kedua-dua ibu bapa apabila ingin pergi ke mana-mana. Yang ketujuh, menjaga harta mereka dengan sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Yang terakhir, memelihara segala perbuatan daripada menyakiti hati mereka. Kepentingan berbuat baik kepada ibu bapa. Mendapat keberkatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan penyayang. Melahirkan keluarga yang bahagia, baiti, menjadi sebab kepada anak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, melahirkan pemimpin negara yang prihatin terhadap golongan warga tua. Usaha-usaha dan tindakan untuk berbuat baik kepada ibu bapa semasa hayat dan selepas kematian mereka. Semasa hayat mereka, yang pertama, berbuat baik kepada mereka dalam segala urusan. Yang kedua, menghormati dan sentiasa menjaga nama baik mereka. Yang ketiga,
berbakti dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab, contohnya membantu dalam urusan kerja rumah. Yang keempat, sanggup mengorbankan harta benda demi kebahagiaan mereka. Yang kelima, bercakap dengan lembut dan berbudi bahasa. Selepas kematian, pertama, berdoa untuk kesejahteraan mereka. Yang kedua, menziarahi kubur mereka. Yang ketiga, menghubungkan silaturahim dengan sahabat handai mereka. Yang keempat, melaksanakan janji yang mereka buat semasa hidup. Yang kelima, melunaskan hutang piutang mereka. Banyak sekali pengajaran ayat. Pengajaran ayat. Yang pertama, syirik merupakan salah satu daripada dosa besar yang tidak akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seseorang anak wajib berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dengan mentaati mereka dalam perkara kebaikan, bukan maksiat. Yang ketiga, setiap Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmat yang banyak, terutamanya nikmat iman. Yang keempat, seseorang anak wajib menyeratkan hubungan silaturahim dengan kedua-dua ibu bapa yang bukan Muslim. Wallahu a'lam. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.